Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹早上好， Marilah kita renungkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 15 sampai 19. 我们要一同思考神的话语就是我们的马太福音16节15到19节，马太福音16章15到19节。 Matius 16 ayat 15 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." 马太福音16章15到19节，耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。” Kita bersama-sama dengan ayat yang sudah kita baca akan merenungkan, aku adalah gereja. 我们的一同思考的问题是：我是教会。 Untuk ini marilah kita masuk di dalam doa, minta Roh Kudus memimpin kita sekalian. 首先，我们要进入祷告，求主的圣灵带领我们。 Ya Bapa yang ada di dalam surga, 我们在天上的阿爸父， kami ada di sini hanya semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Engkau. 我们可以在这里，全是因为你赐福我们，是你的慈爱。 Kami tahu bahwa kami adalah orang yang lemah dan gagal, 我们知道，我们都是软弱的，都是失败的， yang tidak bisa memenuhi standar dari Tuhan. 完全没有办法符合你的条件、你的水平。 Tetapi karena hanya belas kasihan-Mu, kami berani datang dan memohon kepadamu, 但只是我们靠着你的怜悯、你的大爱来请求你， supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mau menerangkan firman yang sudah kami baca. 好让在我们心中的圣灵能够光照我们，使得我们可以懂得你的话语。 Dengarkanlah ya doa kami Tuhan, 求主聆听我们的求助， karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 因为我们祷告是奉主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pernah ada satu berita di TV atau kita dapat dari WA atau dari media sosial, 我们有看过电视上，或者在社交媒体，或者透过 WA 短讯的组群发过来。 yaitu berita di mana dikatakan ada gereja yang dibakar atau ada gereja yang terbakar. 有的一些教会就是被火烧了， Sehingga timbullah kehebohan. 然后就大家就轰动起来。 Dan di situ ditayangkan kebakaran itu. 而且把那个着火的情景放映出来。 Tetapi apakah komentar ini benar? 但是这是否是正确的信息呢？这个着火是不是真的呢？ Ternyata komentar itu salah besar. 其实这个信息是不对的。 Karena ternyata yang kita lihat dan dengar itu adalah sebuah gedung yang dipakai oleh orang Kristen untuk beribadah yang terbakar. 是否是教会
着火了，这是不对的。着火的是基督徒聚集在一起敬拜神的建筑物。 Karena sebenarnya gereja bukanlah gedung dan bukan juga organisasi. 因为教会本不是建筑物，也不是组织。 Nah, kata gereja sebenarnya dimulai dari Matius 16 yang tadi kita baca. 教会是从我们刚才读的马太福音16章开始。 Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya tentang siapa dia. 就是那时候，主耶稣问他的门徒：“对你们来讲，我是谁？” Kemudian Petrus mewakili para murid menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 然后彼得就代表其他的门徒说：“主啊，你是基督，是永生神的儿子。” Ini adalah sebuah pengakuan iman. 这是一个信心的宣告。 Dan di atas pengakuan iman inilah Tuhan mendirikan jemaat. 就是在这个宣告、信心的宣告之上，耶稣立了他的教会。 Memang kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani-nya adalah ekklesia. 他希腊文的就是用这个词叫 ekklesia。 Yaitu yang mempunyai arti orang-orang yang dipanggil keluar. ekklesia 是被叫出来的人。 Keluar dari dunia yang penuh dengan dosa. 从哪里叫出来呢？就是从这个充满罪恶的世界里叫出来。 Dan mereka inilah yang akhirnya menjadi umat Allah. 然后他们就成为神的子民。 Nah, kata umat Allah di dalam bahasa Yunani dipakai Kyriake. 这个神的子民在希腊文是 Kyriake。 Nah, di sini Kyriake akhirnya berubah. Misalnya orang-orang Meksiko menggantinya menjadi Iglesias. 就是 Kyriake 这个词演变为好像墨西哥人说 Iglesias。 Terus orang-orang Portugis mengganti kata itu dengan Igreja. 葡萄牙人说为 Igreja。 Nah, pada waktu orang Portugis datang ke Indonesia, maka kata Igreja itu diganti menjadi gereja. 那葡萄牙人来到印尼的时候，就把这个词又变成为 gereja。 Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya. 所以教会是信徒聚集在一起。 Kembali, itu bukan organisasi dan juga bukan gedung. 它不是指组织或者建筑物。 Nah, kalau dikatakan kumpulan orang percaya, itu berarti termasuk kita. 若是指群体的话，就是信徒的这个群体的话，就包括我们了。 Saya, jemaat yang lain, itulah gereja. 我和其他会友都是属于教会。 Nah, kumpulan orang percaya ini adalah kumpulan orang-orang hidup. 就是信徒聚集在一起，这个是活的人聚在一起。 Jadi antara orang bertemu dengan orang yang sama-sama percaya. 就是一个人跟其他也是信主的人相聚。 Dan di dalam pertemuan itulah sama-sama menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. 而且就是在这个聚会当中，他们崇拜的是谁？是透过耶稣基督认识的上帝。 Sehingga berbicara gereja, ini berbicara ada dua pertemuan. 所以说起教会的话，我们要谈论的是两种的聚会， Yaitu secara jasmani, orang dengan orang, saya dengan orang lain yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. 第一个就是肉体上的具体在场，我跟其他信徒相聚。 Nah, orang-orang yang bersekutu inilah sedang menyembah kepada Allah di dalam roh. 这个就是聚在一起，以圣灵这样聚集服侍主的人。 Jadi kembali kalau kita berbicara orang percaya, itu termasuk aku, saya, kita. 所以当我们说起信徒的时候，这也包括我们自己。 Nah, kelompok orang percaya inilah menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala atau yang berada di atas dari kelompok ini. 就是信徒之灵，每个信徒的属灵方面的，就是他的头是耶稣基督。 Tadi pada waktu bacaan bertanggapan di dalam Alkitab, 刚才我们起印经文的时候， rupanya kita sudah membaca apa yang tertulis dalam 1 Korintus 12. 我们刚才也读了哥林多前书第12章。 Di situ jelas Paulus menekankan bahwa kita gereja itu adalah tubuh. 那里很清楚的强调，保罗说，我们身为教会是一体的。 Nah, sebagai tubuh, kepala kita itu adalah Yesus Kristus. 这个身子的头部是耶稣基督。
Dan di situ juga digambarkan sebagai tubuh ada yang merupakan tangan, ada yang merupakan kaki, ada yang merupakan badan. 既然是身子，那有其他的肢体，有手有脚，有其他的部分。 Dan juga digambarkan bagian dari muka atau kepala, misalnya mata, telinga, mulut. 也有头部的一些器官，有眼睛，有耳朵，有嘴巴。 Sehingga arti Kristus sebagai kepala adalah dia sebagai otak dari persekutuan orang-orang percaya. 基督作为这个身子的头部的意思，就是基督是信徒聚在一起的时候当大脑。 Dan di dalam 1 Korintus 12 itulah di dalam ayat 15 sampai 26 digambarkan badan atau tubuh Kristus atau kumpulan orang percaya adalah anggota yang saling membutuhkan. 而且在哥林多前书12章15到26节，这里描述的是这个身体之内的肢体互相帮助、互相需要。 Sehingga di dalam ayat 27 jelas dikatakan bahwa kamu atau saya, kita adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. 所以呢，在27节记载的是你们就是我和你，你们就是基督的身子，并且各自做肢体。 Tetapi sekarang kalau kita coba renungkan dengan pelan-pelan dan lebih teliti. 但若是我们慢慢的思考、仔细的思考， Rupanya yang dikatakan kumpulan orang percaya antara saya dengan jemaat lain itu tersirat pertemuan dan persekutuan yang ada di darat. 原来就是在我们仔细思考下，在我们身为基督徒的聚会当中，这个相会是有一个内体的。 Di mana adanya perjumpaan langsung fisik dengan fisik. 这里有我们就是具体上在场的肉体上的相见， Badan dengan badan dan orang dengan orang. 具体的人、具体的身体相遇。 Di mana kembali semuanya berada di bawah Tuhan Yesus. 而且这一切都是在基督之下。 Nah sekarang coba kita keluar sedikit dari konteks ini dulu. 那现在我们呢，要从这个环境中先出来一下。 Sekarang terjadilah satu virus yang memaksa orang tidak bisa bertemu dengan orang. 然后有一个病毒，就是它发生了这个疫情，所以呢，它造成了人与人之间不能相遇。 Dengan kata lain, perjumpaan secara jasmani itu tidak terjadi lagi sekarang. 换句话来说，这个肉体上的相聚是不能行了， Pertemuan di darat tidak lagi terwujud. 就是我们在场的相见，在场的聚会也不能办了。 Sehingga akhirnya aku, saya dengan orang percaya yang lain itu merupakan orang-orang yang bersekutu di angkasa. 所以你和我就是与其他信徒来讲，相聚的时候是通过云上的、空中的。 Sering digambarkan pertemuan di cloud, 很 di 多人 awan. 很多人就是说我们说的 cloud 就是云上相遇。 Walau tetap secara rohani kita berada di bawah Kristus sebagai kepalanya. 虽然属灵上来讲，我们还是在基督之下，因为基督是我们的头。 Nah sekarang kalau ada orang yang bertanya, gereja seperti demikian ideal atau tidak? 如果有人问这种的教会呢，其实理想不理想？ Nah saya berani menjawab, ini tidak ideal. 我敢说这个不理想， Karena tidak terjadinya pertemuan fisik dan tidak terjadinya sentuhan antara orang dengan orang. 因为我们呢不能就是具体的在场的现场的，就是互相交往的那种聚会是不可能发生。 Namun menariknya bersamaan dengan kondisi ini 那与这个情况的同时， timbullah kemajuan teknologi yang luar biasa. 也有着这个科技迅速的发展。 Sehingga akhirnya tanpa sadar kita sudah diarahkan untuk tidak lagi mengutamakan pertemuan antara fisik dengan fisik. 所以呢，我们也不知不觉的，就是被引到一个不是在场具体的聚会。 Dan melalui teknologi ini kita sudah diarahkan
pertemuannya adalah pikiran kita dengan pikiran orang lain. 通过这个科技的发展，我们被引到一个状况，就是你和我的思想，就是你和我的灵相遇。 Dan ini terus berkembang sampai manusia makin lama makin tidak mementingkan pertemuan antara fisik dengan fisik ini. 在这个发展过程当中，就是人一直习惯于这种聚会，所以呢，他久而久之也不太需要就是这个在场的聚会了。 Saya memberikan contoh. 我要举个例子， Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang dan mulai berjanji untuk bertemu di suatu tempat, 要是我们跟人相见的时候，然后我们约好在某某地方相遇， dan pilihannya bisa juga bertemu hanya melalui telepon atau HP kita. 其他的选择就是我们打电话，就是通过我们的手机讲话。 Nah rupanya banyak di antara kita yang memilih lebih senang bertemu melalui telepon saja. 很多人竟然会选择更喜欢通过电话来见面， Karena kalau bertemu di suatu tempat itu ternyata lebih merepotkan. 因为如果到某一个地方去聚呢，这个比较麻烦。 Dan ini juga mengingat kepadatan penduduk sehingga terjadi macet, padat, panas. 我们也知道，也会如果我们要去某个地方相聚的话，有堵车，就是天气热等等。 Sedangkan kalau melalui telepon, kita berada di satu tempat yang nggak usah pergi ke tempat lain dan kita tinggal angkat alat komunikasi itu. 而通过电话呢，我们就很方便的，不用到别处去，就是在家里待着也都可以拿上电话说话。 Nah sekarang coba kita kembangkan pertemuan seperti demikian. 现在我们再看这种相聚或者这种聚会， Seandainya sekarang kita disuruh pilih pertemuan melalui telepon atau HP atau melalui WA atau WhatsApp misalnya. 要是我们再有一个选择，就是你要以通电话来相遇，或者通过 WhatsApp 群体来相遇呢？ Ternyata banyak orang yang memilih lebih senang pertemuannya melalui WA. 然后很多人又选择了更喜欢通过 WhatsApp 群组， Karena selain itu sangat singkat, 因为除了非常的简单， kita tidak perlu berbasa-basi. 我们也不用互相说客套话， Dan sekali kita ketik, langsung kita bisa berhadapan dengan banyak orang. 而且我们一打字就可以发给很多人， Jelas, lebih murah dan lebih mudah. 又清楚又方便又更便宜。 Jadi dengan kata lain, kemajuan teknologi ini sudah mengarahkan kita kepada sarana WA yang tadi kita pikirkan. 所以以这种方式呢，其实科技的发展已经引导我们到一个就是通讯的方式。 Nah ternyata kemajuan teknologi ini terus berkembang. 科技一直的发展，不断的发展， Sampai akhirnya ada sarana misalnya yang dikatakan melalui Zoom. 直到现在已经我们普遍用的 Zoom， Di mana sekarang kita bisa lihat muka dengan muka, mendengar suara dengan suara. 我们可以相见、相听声音， Dan itu bisa sekaligus dengan banyak orang. 而且可以很多人一起聚在一起。 Dan ini bisa menjangkau tempat yang antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. 而且这个呢，可以让其他人就是住在别处的，在各国世界各国在各地的都参加。 Jadi merupakan sebuah pertemuan di mana kita bisa menjangkau dunia. 所以呢，这个聚会呢，我们可以延伸为全世界的人都参与。 Dan ini betul-betul sangat memudahkan karena kita tidak perlu lagi berdandan atau mengurus diri kita. 这使我们非常的方便，所以我们也不用打扮化妆，就是简单的坐在那里。 Dan jelas kembali cara ini sangat mudah, sangat murah dan sangat efektif. 而我再说这个方式呢，非常的便宜，非常方便。 Tetapi stop, kalau kita hubungkan kembali dengan gereja, yaitu persekutuan antara saya dengan umat atau jemaat yang lain. 但是我们在讲教会的时候，就是聚会是要我们与其他的信徒聚在肉体上聚在一起。 Apakah pertemuan demikian ini masih dikatakan ideal? 这种其他的那个方式可以说是理想的吗？
Saya kembali berkata tidak ideal. 我会说，通过就是云上的相遇，这个不理想。 Kalau kita mau masuk persekutuan itu di dalam konteks apa yang diajarkan Alkitab. 若是我们要按照圣经所说的，圣经的给我们的这个提示，这个其实不理想。 Karena persekutuan yang Tuhan inginkan yang ada di dalam Alkitab adalah pertemuan antara fisik dengan fisik secara langsung. 因为圣经所给我们描述的相遇或者聚会，就是我们肉体上相遇的意思。 Dimana kalau kita melihat ada gerak tubuh, terjadilah komunikasi yang tidak bisa didapat melalui Zoom misalnya. 因为我们的身体的所有的姿态、表情，我们在 Zoom 是很难完全看到的。 Memang walaupun pertemuan melalui Zoom itu tidak ideal, 尽管通过 Zoom 的聚会不理想， namun kita harus berani beradaptasi. 但是我们也要敢于适应。 Karena jelas pertemuan badan dengan badan, fisik dengan fisik memang sudah tidak lagi memungkinkan. 因为呢，很清楚的，我们知道，我们要肉体上就是具体的在场相遇，暂时不可能。 Injil tetap dan tidak berubah. 福音是不会改变的。 Namun caranya yang bisa saja memaksa kita berubah sesuai dengan zaman. 传福音的方式可以逼我们改变，就是逼我们适应时代。 Oleh karena itulah Injil yang tidak berubah sebetulnya tidak kaku. 所以呢，这个不改变的福音，其实它不是很古板的。 Yaitu kalau kita hubungkan dengan cara Injil itu diaplikasikan. 什么不古板的方面呢？就是关于把它传出去的这个方式不古板。 Nah kembali kalau kita berkata menggunakan kemajuan teknologi untuk kita bisa tetap bersekutu. 若是我们使用科技的发展，让我们可以好好的相聚的话， Untuk kita bisa tetap hidup bergereja. 好让我们可以就是以这个教会的生活生存下去， Untuk kita tetap bisa mengabarkan Injil sesuai dengan kemauan Tuhan. 好让呢我们能够神所托付我们的传福音，我们还可以进行。 Dan memang kemajuan teknologi ini membuat semuanya itu jauh lebih mudah dan efektif. 真的是这个科技的发展使这一切都很容易，都很方便。 Tetapi harus ada satu hal yang kita pikirkan lebih jauh. 但是还有一件事，我们要深刻的思考。 Karena kemajuan teknologi ini berapapun hebatnya tetap ada batas di mana pertemuan antara badan itu tidak ketemu. 不管就是科技的发展是多快速或者多美好，但是它还有限制。限制是什么呢？我们这个肉体上不能真正的相遇。 Tetapi sekaligus kita melihat ada sesuatu yang cukup istimewa di sini. 但是这里也有它自己的特征，很特别， Yang berhubungan dengan kemajuan teknologi ini. 就是与这个科技发展有关系的。 Karena ternyata sekarang manusia ini seperti kecanduan dalam tanda petik. 我看现代的人就是有点对科技上了瘾。 Coba kita lihat, hampir semua orang itu memegang HP atau handphone itu dalam arti memanfaatkannya. 我们所看的人都拿着手机，都使用手机。 Itu terjadi dimanapun dan kapanpun. 这世界各处都有这种现象，而且不管在何处，在何地，都拿着手机。 Kita tidak usah lihat kota-kota besar, desa-desa terpencil pun sekarang orang sudah kecanduan dengan alat ini. 不仅在大城市呢，在小的乡下，人家也对手机上了瘾。 Sehingga ini menjangkau semua tingkatan dari yang paling atas, yang paling terpelajar sampai yang sangat kurang. 就是在社会的各个层面、各个层次，都同样的发生了这个现象， Dan ini terjadi kapanpun. 而且在什么时候都发生。 Mungkin kita sering menjumpai orang yang tertidur dengan HP-nya. 我们常常会遇见人，他就是睡着的时候，手机还在旁边。 Dan ini terjadi pada umur berapapun. 这个是也不管多大的人都这样。 Nah, di dalam kecanduan orang dengan alat ini, 人对这个东西的上瘾，
Maka di sini kita bisa melihat bahwa orang ingin mengirim berita atau membaca berita. 我们可以看到一个人对接受或阅读信息的渴望。 Dan yang menarik banyak orang yang mengirimkan berita dari apa yang dia dapatkan yang dia belum baca. 很多人就是他收来的那个信息，他甚至还没看就已经发出去了。 Nah kalau kita hubungkan dengan gereja atau persekutuan orang-orang percaya, 若是我们跟教会跟信徒勾上关系的话， memang kembali alat ini betul-betul membuat begitu mudahnya untuk orang mengadakan persekutuan. 手机这个东西是使人家很容易相聚。 Tetapi saya tetap berkata ini tidak ideal. 但是我还会说这不是理想的， Karena jelas di dalam Alkitab tersirat persekutuan adalah perjumpaan antara tubuh dengan tubuh. Ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa didapat melalui alat elektronik tadi. 因为圣经清楚明白的描述说，聚会意味着就是人与人之间的相遇，那里有交往，有触摸，就是有一同在一起的一些事情。 Jadi walaupun tidak ideal, namun kita bisa melakukan beberapa hal dengan kemajuan teknologi ini dan keterbatasan untuk kita bisa berjumpa orang dengan orang. 所以呢，尽管不理想，但是我们还是可以做上几件事，来克服这个人与人之间不能相遇的这个现象。 Misalnya melalui alat elektronik ini kita bisa mengadakan pengabaran Injil kepada orang lain dengan lebih mudah. 比如说，我们透过这个科技呢，可以更容易的给别人传福音。 Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 28 untuk kita mengabarkan Injil. 这也符合主耶稣的心意，就是在马太福音28章，主耶稣要我们托付我们传福音。 Dan kalau kita hubungkan dengan Yohanes pasal 10 di mana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dia sebagai gembala. 要是我们就是在看约翰福音第10章，耶稣描述自己为牧羊人。 Di dalam ayat 16-nya Tuhan Yesus ingin agar kita, karena Tuhan Yesus sendiri melakukannya, yaitu mengambil domba-domba dari kandang lain untuk masuk. 就是在16节，像耶稣的榜样一样，主耶稣就是domba lain masuk 就是 ke dalam. 把其他羊圈的羊群也带到我们这里来。 Jadi jelas Tuhan ingin jemaatnya mengadakan pekabaran Injil. 这意味着主耶稣要他的门徒，就是他的这个教会的会友做传福音的工作。 Nah yang kedua, dengan alat kemajuan elektronik ini kita bisa menyatakan apa yang dibilang kebenaran firman Tuhan. 第二就是我们通过这些科技的工具呢，我们可以传扬真理。 Di dalam suratnya yang kedua dari Paulus kepada Timotius, 在提摩太二书，就是保罗给提摩太写的书信， dan kalau kita sampai ke dalam pasal 4 ayat 1 sampai 4, 在4章1到4节， Paulus jelas memperingatkan Timotius bahwa ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. 保罗非常清楚地嘱咐提摩太，这个很多异端的攻击， Bahkan ajaran-ajaran sesat itu mengandung dongeng-dongeng. 而且这个异端的他的手段呢，他通过很多故事。 Tetapi di situ Paulus menggambarkan dan menegaskan itu justru yang disenangi oleh orang-orang. 这个荒谬的言语呢，却是众人所喜爱、所爱听的。 Nah kalau kita hubungkan dengan kemudahan berkomunikasi dengan elektronik yang maju, 若是我们把这个跟科技做我们交通的非常方便连在一起的话， maka berarti kesesatan-kesesatan yang terjadi pun gampang terjadi. 所以呢，这些事情也会很容易的发生。 Nah disinilah Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dia harus berani menyatakan apa yang benar dan harus berani menyatakan apa yang salah. 就是在这个时刻，保罗对提摩太说，他要敢于说真理，他要敢于维护真理，就是不对的也要说出来。 Jelas Timotius adalah orang percaya. Timotius adalah gereja.
提摩太是信徒，提摩太本身是教会。 Oleh karena itu, berita yang Paulus inginkan dilakukan oleh Timotius itu diinginkan juga oleh Tuhan untuk kita melakukannya. 所以呢，保罗要提摩太传讲的真理，也是神要我们传讲的真理。 Berbicara berita yang sesat. 如果我们说的都是不对的异端， Ada satu pepatah yang berkata, berita salah kalau itu terus diucapkan maka akan menjadi sebuah yang dianggap benar. 有一个谚语这么说：这个假文如果一直不断的去说，它会变成真相。 Oleh karena itu sebagai gereja di mana saya berhubungan dengan jemaat atau umat Tuhan yang lain, 所以成为一个教会，就是我与其他信徒在一起相聚的地方。 di mana kita harus berani memakai alat elektronik ini untuk menyangkal yang sesat dan menyatakan apa yang benar. 我们就是要用这个科技带来的工具，来好好的避免我们教会听异端，也要敢于说出真理。 Jadi jelas Tuhan sudah membuat sedemikian rupa halangan untuk bertemu antara fisik. Tuhan izinkan terjadi di mana Tuhan menggantikan melalui elektronik yang Tuhan berikan kemampuan kepada manusia sehingga persekutuan bisa tetap terjadi. 现在的情况就是神允许这个疫情发生，所以我们就有极大的限制，不能肉体上或者在场相遇。但是主也允许我们就是能够掌握这些科技的发展，所以通过这些科技的发展，我们还是可以聚在一起，也还可以传福音，还可以教导真理。 Tetapi sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa gereja yang ideal adalah di mana pertemuan fisik dengan fisik itu yang harus terjadi. 作为我讲到的结束，我再次强调，理想的教会还是我们就是肉体上具体的在场的相遇。 Nah kalau sekarang belum bisa terjadi dan kita hanya bisa melakukan melalui kemajuan teknologi, 要是我们目前还不能做到，我们还只能靠这个科技的发展。 maka marilah melalui alat teknologi ini kita saling mengingatkan supaya kita sadar bahwa satu kali kelak kita harus berharap dan bermimpi untuk kembali normal di mana terjadinya persekutuan fisik dengan fisik terwujud. 那我们就必须醒悟到，虽然在这个不理想的教会当中，我们还可以聚集敬拜神的话，我们也一直要准备，一直要向往那个日子，再回到我们可以在场崇拜的那个时刻。 Aku adalah gereja. 我是教会， Itu bisa dicapai melalui kemajuan teknologi tadi. 我是教会，是通过科技发展可以达到的一个情况。 Tapi kita jangan berhenti di situ. 但是我们不要停止在这儿。 Kita harus tetap bermimpi adanya persekutuan atau gereja yang ideal di mana fisik ketemu dengan fisik. 我们还要有那个梦想，我们还要向往，还要渴望，就是我们有一天还可以聚在一起，在场崇拜。 Sehingga pada waktu tiba saat Tuhan izinkan pertemuan itu terjadi, 所以当主再允许我们重新可以到教堂来崇拜的时候， maka kita bisa menyambutnya dengan sukacita yang besar. 我们就可以以极大的喜乐来欢迎。 Dengan kata lain, janganlah kemajuan teknologi yang membuat kita tidak perlu pergi sehingga bertemu fisik dengan fisik ini terjadi, sehingga membuat kita malas kalau akhirnya keadaan normal itu terjadi. 换句话说，不要就是让这个科技的发展代替了我们在场的敬拜，就是因为我们习惯了、适应了，然后我们懒得来到在场崇拜。 Karena aku sebagai gereja harus tetap mempunyai mimpi adanya persekutuan yang bertemu antara tubuh dengan tubuh, fisik dengan fisik secara normal. 因为我是教会，还是要有那个梦想，就是在正常状态下，我们还要到场，我们还要到教堂来一起聚集敬拜神。 Dan terakhir, sebagai gereja
最后呢，身为一个教会， di mana kita bertemu dengan sama kita. 那我们跟其他信徒相遇的时候， Zaman sekarang adalah zaman yang membuat orang semua bisa dikatakan sedang mengalami stres. 我们这绝大部分人在这种情况下，多多少少会有压力。 Nah, kita sebagai gereja atau tubuh Kristus, marilah sama-sama untuk kita bisa memberikan kekuatan satu dengan yang lain, memberikan semangat. 我们成为教会，就是耶稣基督的肢体，我们要互相帮助，互相鼓励， Sehingga akhirnya Tuhan Yesus tetap diutamakan dan ditinggikan. 好让主耶稣我们还把主耶稣就是举在首位，他的名可以被高举。 Dan gereja terjadi kembali dengan normal. 而且教会呢能够正常的运行在我们生活中。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan yang ada di dalam surga, 我们在天上的阿爸父， kami adalah bagian tubuh-Mu. 我们是你身体当中的肢体， Kami adalah gereja Tuhan, 我们是神的教会， di mana kami adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepada Engkau. 我们是信主的一部分人。 Sekarang keadaan membuat kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. 这种情景让我们没办法相遇， Namun Engkau sudah memberikan jalan melalui kemajuan teknologi yang luar biasa. 但是你已经通过科技的迅速发展，给我们一个出路， Sehingga persekutuan antara kami dengan jemaat atau umat Tuhan yang lain tidak terhalang. 使得我们与其他信主、其他门徒的相遇是没有限制的。 Tetapi kami harus mengakui bahwa ini bukanlah yang ideal. 但我们也必须得承认，这不是理想的。 Karena yang ideal adalah di mana Tuhan ingin kami bertemu secara badan. 因为我们知道，理想的是神，你要我们就是具体的相遇。 Ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa dicapai oleh kemajuan teknologi ini. 有些事情是科技的迅速发展也无法代替的。 Dan kalau kami melihat kemajuan teknologi membuat semua menjadi lebih mudah, 若是我们看见这个科技使一切都变成更方便， tolonglah supaya kami jangan berdiam di dalam kemudahan yang tidak ideal ini. 求你帮助我们，好让我们不满足于这个不理想的现代的科技， Sehingga setiap kami tetap mempunyai harapan, mimpi, keinginan, kerinduan. 好让那种盼望、那种渴望、那种向往还存在我们心里。 Untuk gereja kembali untuk normal, di mana kami bisa bertemu satu dengan yang lain. 就是再次在正常状态下，我们可以来到教会，与其他会友具体的相聚。 Dengarkanlah ya doa kami Tuhan. 求主听我们的祷告， Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。